Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Fiknas Channel dan rancangan Horror Talk Show. Untuk video hari ini, sama juga saya berada di luar. Saya tidak dapat shoot di rumah kerana ada masalah-masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Dan pada video yang lepas, saya minta maaf kerana video saya tu lambat upload sebab YouTube ada masalah sikit. Kalau mana-mana yang dah subscribe channel saya ni, saya mohonlah anda subscribe, like and share video-video saya ni. Sebab kalau anda subscribe, anda tak rugi. Sebab nanti bila sampai 5k subscriber, saya akan buat giveaway kepada anda. Ya. Okey, sebelum kita ke cerita yang pertama, jom kita disclaimer awal-awal dulu. Siapa yang ada penyakit-penyakit kronik ke penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda jangan tonton video ini kerana dalam video ini pelbagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh memeranjatkan diri anda. Kalau korang nak tengok boleh, tapi aku korang dengar je lah sebab aku takut ada apa-apa berlaku di luar jagaan aku. Aku tak nak bertanggungjawab apa yang berlaku di luar kawalan aku. Dah, kalau tidak ada apa-apa lagi, jom kita ke cerita yang pertama. Okey, cerita yang pertama saya ni adalah ini berlaku kepada salah seorang peminat YouTube channel saya. Ketika itu dia sedang menunggu tunangnya, mengambil dia untuk keluar pergi makan malam. Ketika dia sedang menunggu tunangnya di bawah, tiba-tiba orang yang menghantar email kepada saya ni, nama dia adalah nama glamour dia lah, nama panjang dia apa, tapi nama glamour dia orang panggil Syah. Syah. Dia kata ketika saya sedang tunggu tunang saya, tiba-tiba sedang saya tunggu, ada seorang makcik mendekati diri saya. Saya pun macam okey dah, tak apa, mungkin nak tanya sesat ke apa. Tiba-tiba makcik tu menyanyikan, "Assalamualaikum nak." Dan si Syah ini pun menjawab, "Waalaikumsalam makcik. Makcik nak ke mana? Apa boleh saya bantu makcik?" Makcik ni kata, "Nak, boleh tak anak hantar makcik balik? Rumah makcik kat mana makcik?" "Rumah makcik dekat ujung tu je. Tapi makcik tunggu anak makcik tak datang ambil lagi." "Boleh makcik, boleh." Si Syah ni pun bawa ke dalam makcik tu. Dia maknanya rumah Syah dengan rumah makcik tu kata agak jauh sikit, lebih kurang dalam bukan 100 lah, dalam 800 km 800 meter macam tu. 800 meter macam tu. Si Syah ni pun dia terasa setiap manusia mesti ada belas kasihan. Dia tak sanggup tengok makcik ni berjalan, dia pun teruskan dia bawa makcik tu. "Makcik, mari saya tolong makcik angkatkan." Makcik tu bawa 2 beg yang besar. Tiba-tiba makcik tu dalam perjalanan, tiba-tiba makcik dia kata, Nak, anak tak payah hantar makcik lagi dah." Si Syah ni pun kata, "Kenapa makcik? Rumah makcik kan jauh lagi." Tak apa, anak makcik dah sampai dah." "Anak makcik dah sampai? Mana makcik?" "Ni depan awak je ni." Apabila Syah pusing, dia tengok tiada siapa-siapa di depan. Makcik ni jangan main-main makcik. Kat depan saya tak ada orang ni." "Ada. Dia datang lah." Dia panggil nama dan dia, Haris, ambil mak bawa balik. Jom kita balik. Kesian dia hantar mak balik." Si Syah ni macam dia pun tak, mungkin makcik ni nyanyuk ke apa kan. Dia kata, "Haris, angkat beg-beg ni, kesian akak ni, tolong makcik." Lepas tu sekali si Syah ni pun lepaskan beg dia. Tak apa. Nak, ni ambil duit ni. Terima kasih ya hantar makcik sampai sini. Ini sebagai orang kata ikhlas dari makcik." Syah ni terima daripada makcik tu sebanyak RM50. Makcik ni macam
si Syah ni macam, makcik tak apa makcik, saya ikhlas bantu makcik kerana Allah Ta'ala. Saya tak minta pun orang kata wang ringgit daripada makcik, tak apa, ini makcik ikhlas. Boleh Syah ni kata, makcik ikhlas kerana Allah Ta'ala ya. Saya ambil dah, ya makcik lah. Syah ni apa ambil, masukkan dalam poket. Sekali makcik ni kata, tak apa nak boleh balik sekarang, anak makcik ada. Syah ni berkata, saya minta izin balik dulu makcik ya. Apabila Syah ni pusing je, dia jalan. Sekali dia tergerak hati, dia nak toleh ke belakang. Sekali bila dia toleh je ke belakang, itulah orang kata masa tu ketakutan dan menyelubungi diri kita. Bila dia toleh je dekat suatu jalan tu, makcik yang minta dia tolong hantar pulang tu ni, makcik tu dah hilang. Dia pun macam sekali dia keluarkan daripada dia tinggal pasal duit tadi. Dia keluarkan daripada dompet dia, tengok. Kalau korang nak tahu apa dia, itulah yang diterima tadi tu bukanlah duit, tetapi adalah daun kering. Dia pun dah takut, dia pun lari terus. Tunang dia dah sampai, tunang dia call banyak kali, dia tak angkat. Sekali tunang dia kata, you pergi mana tadi? Dalam tunang dia dah masuk dalam kereta. Si Syah ni dah masuk dalam kereta tunang dia lah. Tunang dia kata, you pergi mana tadi? I call banyak kali, you tahu, you tak angkat. Syah ni berkata, sorry you, I ada masalah sikit tadi. Tak apa, nanti balik I cerita. Bila dia orang dah keluar pergi makan tu semua, balik tu dia punya tunang pun tanya, kata, you tadi nak cerita sesuatu apa dia? Tadi I tolong makcik ni hantar dia minta tolong I hantarkan dia kat depan rumah tu. Tapi yang I pelik dia, bila dah separuh jalan, dia kata anak dia dah sampai. Bila I tengok anak dia tak ada, dia suruh I balik. Mungkin tolong kata, alah mungkin makcik tu nyanyuk kot, you janganlah fikir macam-macam okey. Bila dia balik kat rumah tu, tiba-tiba dia dah habis makan dengan tunang dah. Tunang dah hantar dia balik. Bila sampai kat rumah, dia masuk rumah, duduk dalam bilik. Tiba-tiba tingkap dia diketuk. Nak, tolong makcik nak. Tiba-tiba Syah ni teringat suara kat tingkap tu sama macam suara yang dekat makcik tu. Lepas tu dia dah takut, dia macam dia diam, dia pandang keliling apa semua, dia pandang. Dia dah jadi ketakutan. Tiba-tiba dia terdengar lagi bunyi ketukan kat tingkap. Nak, tolong makcik nak. Syah ni pun dah takut. Mak bapak dia dah tidur. Syah ni pun takut. Dia keluar pada pintu bilik, dia ketuk pintu mak dia. Mak, Lepas tu mak dia buka pintu. Syah, kenapa ni? Kenapa kau ni? Syah, tidur bilik mak boleh? Tidurlah, masuk. Dia tengah tidur tu, besok pagi tu dia bangun, cerita kat mak dia. Mak dia kata, mungkin kau ni penat ke apa kan, kau fikir janganlah fikir banyak sangat. Sekali bila maknanya ni 2 minggu lepas, ada seorang makcik dengan anak dia telah pun orang kata accident dekat jalan tu. Dan dua makcik tu dengan anak dia pun mati di tempat kejadian disebabkan lori rempuh. Anaknya kepala anaknya pecah dan makcik itu rentung dalam kereta. Sekali mungkin Syah ni kata, bila dah dengar macam tu, dia macam, mungkin dekat situ ada roh ke, ataupun dia punya karin yang menyerupai diri dia. Maknanya roh dia tak tenteram lah kat jalan tu. Itulah untuk cerita yang pertama. Aku minta maaf kalau video aku kali ni, sebab aku pun duduk kat kebun ni, aku pun takut juga.
Orang kata inilah risikonya kalau kita buat cerita seram. Cerita seram ni orang kata susah sikit. Tak apalah. Kalau orang kata nasihat yang video tadi tu macam-macam. Kalau maaf kejap aku rasa ada bunyi kat belakang. Okay guys, tak apa. Tadi aku dengar macam ada bunyi orang berjalan. Kita tak tahu apa yang ada dekat dalam kebun ni. So, kalau tak ada apa lagi, jom kita ke cerita yang kedua, yang terakhir. Minta maaf. 2 cerita dia hari ni. Okay, untuk cerita yang kedua ni, cerita ni orang kata berkenaan dengan orang kata Highland Tower. Highland Tower. Ada salah seorang followers aku ni, dia hantarkan cerita ni kepada aku. Dia kata, Assalamualaikum bang, nama saya Faris. Saya ni suka buat uji nyali ataupun paranormal dekat Highland Tower. Waktu ketika dahulu dia kata, dia ni dengan kawan-kawan dia seramai 7 orang pernah pergi ke Highland Tower. Pernah duduk, pernah apa orang kata nak carilah benda-benda halus ni, benda-benda mistik ni. Sekali si Faris ni pun kata, jom lah salah seorang duduk dekat sini, kita letak lilin, kita uji keberanian diri kita. Kawan-kawan tu kata, okey, alright, boleh je, siapa nak mula dulu? Sekali Faris ni kata, tak apa, biar aku mula dulu, aku yang cadang, aku yang mulakan dulu. Tiba-tiba diorang dah setting semua, letak lilin, letak kamera, letak lampu infrared tu yang merah, yang malamnya tu. Sekali Faris pun duduk, dia pun baca, dia pun tengok kiri kanan kan. Duduk. Sekali tiba-tiba dia terdengar bunyi dentuman yang sangat-sangat kuat dari tingkat atas. Dia pun macam, tak apalah, mungkin benda ni dah usang kan, orang kata dah reput apa semua. Tiba-tiba dia tengah duduk, dia terdengar bunyi orang berlari dekat tingkat atas. Macam tu lah bunyi berlari. Dia dengar, lepas tu dia diam lagi. Dia kata tak apa. Dia diam. Sekali dia terdengar lagi sekali, dengar bunyi orang main guli. Dia pun macam, tiba-tiba dia waktu tu dia menghadap ke pintu lah, pintu masuk tempat dia tu. Sekali dia pun minta maaf kalau terdengar bunyi tu sebab dekat sini ada tapak perumahan. Okey, jom kita balik ke cerita kita tadi. Dia menghadap pintu. Sekali dia ternampak ada seorang lelaki masuk. Dia ingatkan kawan dia yang tu, dia mungkin nak betulkan kamera ke, betulkan lampu apa. Tiba-tiba kawan dia tu berdiri betul-betul dekat pintu tu, pandang je dia. Dia ingatkan kawan dia sebab dalam tu gelap, hanya tumpukan lampu pada dia je. Dia pun tengok, weh, kau jangan main lah, bongok. Aku kata kau jangan main kan, kalau nak takut aku lempar kau ke bawah kan, mati kau kan. Sekali benda tu makin lama masuk ke dalam, dalam gelap, dia dah tak nampak lagi. Aku cerita seram tu. Sekali seram baik. Sekali bila dia tengok tu, kita tak ada kan, dia diam. Tiba-tiba dia terdengar bunyi orang lari menuju ke arah dia. Dia pun macam azan isyak. Sekali pun macam alamak. Dia pun bangun, dia nak keluar tu, tiba-tiba si Faris kata sebelum dia pengsan, dia kena sergah dengan satu makhluk yang mukanya tu hancur, matanya hancur, tetapi dalam dia sergah tu dia senyum. Dan dia sergah, dia senyum lah, tak tahu dia sergah macam mana kan. Sekali dia pun terperanjat, dia pun pengsan hampir dalam 1 jam lebih. Kawan dia tak datang. Tiba-tiba kawan dia datang, tengok si Faris ni dah pengsan, dah tak sedarkan diri. Dia pun bawa kawan dia tu keluar, turun daripada Highland Tower tu.
Masukkan kita keluar daripada kawasan tu, terus pergi jumpa ada ustaz kawan-kawan dia kenal, pergi bawa Faris pergi jumpa situ. Orang kejut. Kata tak sedarkan diri. Sekali ustaz ni buat air apa semua, bagi dia minum apa semua. Baru dia sedar. Dia kata, kenapa, apa yang terjadi? Kata, kau pingsan tadi. Sekali Faris ni tersedar, dia kata, aku kena sergah dengan makhluk ni sehingga aku sebelum aku pingsan. Lepas tu ustaz kata, kamu orang kata tak berapa berani sangat, anda takut dengan tempat-tempat macam ni. Kita jangan memandai-mandai untuk pergi ke tempat yang kita tak biasa, sebab benda-benda kat situ mungkin kita macam kita masuk rumah orang tapi tak bagi salam. Kita masuk dia, "Woi, kau apa hal?" Macam tu. Maknanya benda-benda ni macam tu lah. Dia tak suka orang-orang yang datang macam ni tiba-tiba pula datang langgar kawasan dia. Dia tidak berminat. Okey, itulah untuk kisah yang kedua ni, yang terakhir. Aku harap korang enjoy dengan video aku ni. I hope you all semua enjoy dengan my video. Don't forget to subscribe my channel. But sampai 5,000 subscriber, aku akan buat giveaway. Aku janji pada korang, aku mohonlah korang like, share, subscribe untuk video ni. Sebab orang kata kalau korang subscribe channel ni sampai 5k, korang takkan rugi, sebab aku akan buat giveaway. Aku apa ni orang kata, semoga korang diberikan kesihatan yang baik setiap hari dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Amin amin rabbana alamin. Okey, untuk nasihat aku yang terakhir, kita mesti kena ingat, jaga jaga diri pakai kenapa pelat lah ni. Jaga diri, patuh SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, dan jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa pada minggu depan setiap hari Jumaat di Fitness Channel. Orang kata jaga diri, bye.